Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah mengizinkan untuk kita sama-sama menjejakkan kaki ke rumah Allah yang mulia ini. Dan sebentar tadi dapat kita berjemaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan istiqamah untuk terus melaksanakan solat secara berjemaah ini, yang mana kita sama-sama sedia maklum akan kelebihan pahala solat berjemaah ini. Dan kalau kita perhatikan, kita imbau peringatan yang seringkali diperingatkan oleh khatib setiap hari Jumaat dalam khutbah yang kedua, yang menyatakan tentang kelebihan solat berjamaah ini. Menyatakan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan solat berjamaah ini 27 lebih darjatnya. Dan ada dua solat berjamaah yang juga diperingatkan di dalam khutbah yang kedua oleh khatib. Sekiranya kamu mengetahui akan kelebihan solat berjemaah, dua solat berjemaah ini, nescaya kamu akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Apa dia? Solat isyak dan solat subuh berjemaah. Hadis Nabi menyatakan, sekiranya kamu mengetahui akan kelebihan dua solat ini, maka nescaya kamu akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Ya, hari ini tak sampai merangkak lagi. Ya, kurang-kurang sekurang-kurangnya ada juga basikal, ya, untuk mendatanginya. Ya. Yang masalahnya ada semua tapi tak mendatangi. Itu yang masalah. Ya, dan mudah-mudahan kita ni diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi lebih-lebih lagi kedua-dua waktu solat tadi, kerana kita mengetahui akan kelebihannya. Ya. Dan di sana dinyatakan berhubung dengan pintu-pintu syurga. Terdapat 8 pintu syurga, yang mana salah satu daripada pintu-pintu syurga ni namakan pintu babus solat. Pintu bagi orang yang mengerjakan solat. Ada pintunya. Dia ada 8 pintu. Ada babul jihad, pintu jihad, pintu taubat, pintu zikir. Di antara pintu-pintu orang yang berzikir ni ada ar-rayyan, pintu rayyan bagi orang yang menunaikan siam, berpuasa, memasuki pintu tersebut. Pintu Masjid At-Taharah tak ada lah. Ya. Masjid, tapi syurga ada pintu-pintunya. Dan kita juga selalu minta doa. Kita zikirkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Kerana pintu neraka juga ada 7 pintu. Itu ada mengatakan bahawa kita membacanya sebanyak 7 kali. Sebab itu, ya, kita minta ya Allah lindungkan kita daripada pintu-pintu neraka yang ini. Tapi kita minta untuk masuk syurga, pintu-pintu yang melalui amal ibadat yang kita lakukan. Dan solat ini ada pintunya.
Babus solat, mana pintu solat. Mudah-mudahan insya-Allah Allah mengizinkan kita masuk asbab daripada kita menunaikan solat ini, insya-Allah. Ya, maknanya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita mohon kita dilindung daripada api neraka dan kita amat-amat merindui syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara taman-taman syurga yang ada di dunia ni, para ulama menyatakan di antara riyadul jannah, taman-taman syurga, adalah majlis yang diadakan, majlis zikrullah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kita berada di dalam majlis-majlis zikrullah yang Nabi nyatakan bahawa di antaranya lah taman-taman syurga. Kalau taman tu insya-Allah kita rasa damai. Ada orang masuk taman yang tak damai, dia masuk taman dia damai. Sebab itu setengah-setengah orang dia pergi mencari kedamaian di tempat-tempat yang pergi. Kenapa? Kerana keindahannya. Maka sudah pastinya majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan sebahagian daripada taman-taman syurga yang insya-Allah mudah-mudahan kita yang berada di sini dan di mana-mana kita berada di dalam majlis-majlis zikrullah ini merupakan sebahagian daripada amal kita. Kita berada di taman-taman syurga, insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, hari ini kalau orang lihat dengan kemudahan-kemudahan yang cukup canggih yang ada hari ini, di hadapan saya ini ada dua insan yang nak menyebarkan. Mungkin ada yang tak dapat hadir, ada kekangan tertentu yang tak dapat hadir, ada mereka yang berikhtiar, berusaha untuk menyebarluaskan apa juga majlis yang kita adakan. Malam tadi kuliah Ustaz Siddiq Nur di Masjid Taqwa Teluk Intan, ramai yang datang, buat live lagi, yang view-nya malam tadi hampir 12,000 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang hadir sini dapat ada sumbangannya, sumbangan kepada penyebaran ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengembangan kepada mungkin anak-anak kita. Kita boleh sebarkan melalui link-link. Hari ni kena istilah-istilah dah biasa dah makcik ya. Orang sebut WhatsApp, Facebook tu dah biasa dah. Tak janggal dah. Hari ni makcik-makcik pun dah pakai tab dah. Anak petanya dah pakai video call semua. Kalau sembang dengan cucu kan, kalau cucu berada di mana dah ada VC, video call, boleh sembang. Ini kemudahan-kemudahan yang ada kita manfaatkan. Dan ini di antara kemudahan-kemudahan yang ada, teknologi-teknologi yang ada, kita manfaatkan untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan apa yang diikhtiarkan oleh sahabat kita ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati sekalian, saya ingin menyambung bicara kita, tausiah kita, peringatan kita kepada kitab yang ditulis, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yang disusun balik oleh tuan guru kita Fahmi Zamzam rahimahullah, berhubung dengan satu kitab yang dinamakan Ayyuhal Walad, wahai anakku, tentang berhubung dengan apa? Dengan nasihat. Kitab ini kecil saja, tapi dia banyak nasihat kepada kita, dan sebab itu saya bawa untuk juga memberi nasihat kepada diri saya sendiri. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, mudah-mudahan peringatan ini memberi manfaat kita bersama. Saya yang menyampaikan ini membacakan tulisan peringatan nasihat Imam Ghazali kepada anak muridnya. Mudah-mudahan peringatan ini buat diri saya dan juga buat peringatan ibu ayah, adik-adik, kakak-kakak sekalian, untuk kita sama-sama melayari kehidupan kita ini, yang mana kehidupan kita ini seketika saja, sekejap sangat. Hidup kita di dunia ni tak lama. Kalau rasa lama 60 tahun, 70 tahun tu rasa lama, sebenarnya tak lama. Lama ke? Agak-agaknya yang 70 tahun, 60 tahun lama dah ke? Ke dah rasa dah malas nak duduk dunia dah? Dah. Kita rasa sebenarnya tak lama. Tak lama kehidupan kita ini.
Cumanya kita nak isi kehidupan kita ini sebagaimana yang Imam Ghazali sebutkan di dalam mukadimah dan awal nasihat yang pertama dulu, bahawa kehidupan kita ni pendek, singkat dan ada umurnya, dan bagaimana kita mengisi umur kita ini. Ini peringatan yang pertama dinasihatkan oleh Imam Ghazali kepada anak muridnya. Wahai anakku, diberi peringatan dulu, sekiranya dinyatakan di situ, sekiranya apabila engkau telah masuk umur 40, disebut dalam nasihat yang pertama dulu, masuk umur 40, kalau kebaikan kamu kurang daripada kejahatan, maksudnya apa? Kejahatannya banyak lebih daripada kebaikan. Apabila kamu telah memasuki umur 40, disebutkan, diberi peringatan oleh Imam Ghazali, maka persiapkanlah dirimu untuk neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Maknanya apa? Kejahatan yang melebihi kebaikan. Maka muhasabah kita, nasihat ini kita tengok kepada diri kita. Apakah umur kita yang Allah bekalkan sedikit ini, sekejap ini, banyak kita melakukan kebaikan kah ataupun banyak kejahatannya? Mana nasihat ini diberikan untuk peringatan kita. Kita yang tahu. Kita yang tahu sama ada kita kebaikan kita, kebajikan kita lebih banyak daripada keburukan, kejahatan. Kita yang tahu. Jangan kita minta orang menilai. Jangan kita minta orang menilai kita. Kita menilai diri kita, muhasabah diri kita sendiri, di mana kedudukan kita, amal ibadat yang kita lakukan. Allah bekalkan kita 40, 50, 60, 70, 80 tahun. Apakah umur yang Allah bekalkan kepada kita ni? Kita manfaatkan untuk kebaikan ataupun kejahatan? Maka itulah muhasabah nasihat yang diberi, yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada anak muridnya. Dan saya panjangkan kembali kepada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, insya-Allah. Di dalam nasihat yang seterusnya, nasihat yang ke-8 seperti pada malam ini, apa kata Imam Ghazali? Wahai anakku yang tercinta. Wahai anakku yang tercinta. Maknanya dia memberi nasihat kepada anaknya yang tercinta. Maka saya sampaikan kembali nasihat ini kepada ibu ayah yang tercinta, adik-adik, kakak-kakak, ayah-ayah yang peringkat saya, diri saya sendiri, akan cintanya Imam Ghazali kepada anak muridnya disampaikan, wahai anakku yang tercinta. Apa nasihatnya? Nasihat yang ke-8, ilmu tanpa amalan ialah gila. Ini kata-kata nasihat Imam Ghazali. Ilmu tanpa amalan gila. Bukan saya sebut, Imam Ghazali sebut kepada anak muridnya. Maknanya kalau kita melakukan amalan tanpa ilmu kita, maka Imam Ghazali kata beri nasihat gila kita. Gila ni kita tahulah macam mana keadaannya. Tak siuman lah. Satu kisah dulu yang saya bawa, bagaimana nak kata orang ni gila ke tak gila. Satu hari dia orang kampung, dia solat subuh. Datang solat subuh, dilaungkan azan. As-salatu khairum minan naum. Di antara seruan-seruan di dalam solat subuh kan, azan itu. Sebelum tu adalah hayya 'alas salah, mengajak kepada solat. Hayya 'alal falah, kemudian disambung dengan solat itu lebih baik daripada tidur. Dia tengok hari itu bila diazankan solat subuh, tak ramai yang datang. Tak sebagaimana, tak ramailah bila dilaungkan. Jadi pukul 10 pagi dia pergi ke masjid, dia azan. Satu kampung turun. Pukul 10, solat apa pula pukul 10 ni? Orang datang ke masjid. Gila ke kamu pukul 10? Pukul 10 dia azan.
Gila ke kamu? Kemudian orang ini sebut balik, aku gila ke? Kamu yang gila, dia kata. Tadi waktu betul-betul punya waktu solat subuh tadi, tak siapa pun datang. Ini aku solat, aku azan pukul 10, ramai datang. Siapa gila? Kamu gila ke aku gila, dia kata. Tu jawab, tuan-tuan jawablah sendiri. Itu peringatan yang diberikan oleh insan yang sebegini. Maknanya dia beri peringatan. Azan dilarangkan dengan kalimah azan ini. Sebenarnya bagi orang yang mengetahui, apabila dia dengar kalimah azan ini, orang yang ada ilmu, dia akan ilmu dengan amalnya tadi. Dilaungkan hayya 'alas, Allahu akbar, Allahu akbar. Dirasa dah sesuatu panggilan yang sangat besar. Tapi hari ini disebabkan itu tadi, ilmu mungkin ada, tapi pergi yang kedua pula. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Tadi kalau ilmu tak diamalkan, ilmu tanpa amal gila. Amal tanpa ilmu pula, kata Imam Ghazali, sia-sia. Jadi kita nak macam mana? Kita nak ilmu dan juga amal agar kita tak jadi gila, tak jadi sia-sia. Tak jadi gila, tak jadi sia-sia. Kita nak dua-dua tu sekali. Sebab itu alhamdulillah hari ini kita sampaikan ilmu. Banyak ilmu insya-Allah. Macam-macam ilmu ada dan kita kena amalkan. Maksudnya di sini pun ada ilmu faraidnya ada. Ada ya? Ada kuliah faraid sebab itu ilmu-ilmu Allah yang cukup banyak. Tapi bila sampai pengamalannya, hari ini masalah juga. Dengar ilmu faraid, tapi bila nak diamalkan faraid, dia rasa jadi lain macam pula. Kemarin saya dapat satu rungutan bagaimana bergaduh tentang inilah, tentang harta ni. Harta ni bila sikit tak kisah sangat kan, tapi bila banyak jumlahnya, itu di antara menantu dengan pak mentua. Menantu pak mentua. Kalau ikutkan kan rapat hubungan tu. Tapi disebabkan harta bergaduh. Sebabnya apa? Suami tadi meninggal. Kemudian dapat pampasan. Pampasan ni pergi ke mana? Agak-agaknya difaraidkan ke ataupun hak ini? Tu kena tanya. Dia meninggal, satu orang meninggal. Setelah meninggal dia dapat pampasan. Pampasan ni makna ganti rugi lah. Sama dia kena faraid ke tidak? Kena tanya dengan ustaz yang ajar faraid tu. Agak-agak apa jawapan? Kena faraid ke? Dia bukan harta yang ditinggalkan kan? Bukan harta yang dia dapat selepas kematian, pampasan tu. Tapi pak mentua menuntut. Dia kata, kenapa tak dibagi? Tu kata tanya faraid macam mana? Itu harta pampasan, bukan rampasan, pampasan. Kadang-kadang dapat insurans daripada itu. Biasa insurans ni kalau macam kematian dan begitu, ada kemalangan dan sebagainya, dia bukan 2-30 ribu, ratus ribu. Itu yang gelap mata tu. Kalau dapat setakat 5-6 ribu, dia tak kisah ambil lah. Tapi bila datang tu 250 ribu, 300 ribu, gelap mata. Bergaduh pak mentua dengan menantu. Sebab itu ilmu tadi. Bila orang yang tahu ilmu, dia akan yang ni mungkin ada hak dan sebagainya. Dapat sikit pun ada ketentuannya, 1/8, 1/6, ada ketentuannya. Dah dapat banyak tu cukup. Ini nak lebih pula kerana itu ketentuan faraid. Itu ilmunya. Tapi bila ilmu tu tak ada, dia kira pula dia kena lain lah. Aku ni ayah kena dapat sekian-sekian. Aku yang menjaga dari kecil. Dia pergi ke situ. Dia ada ilmunya, ada pembahagiannya. Kita redha dengan ilmu tersebut, dengan apa yang Allah tentukan. Itulah ada hikmah dia. Ada orang ada petikai pula. Kenapa lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang? Kan? Itu pun kalau orang yang ada ilmu dia tadi, dia dapat itu, dia akan redha. Ini ketentuannya, adalah sebab-sebabnya Allah menentukan sekian-sekian. Tapi bila dikira akal, dia pergi situ lah. Bila akal melebihi daripada ilmu, dia akan pergi ke situ. Sebab itulah Imam Ghazali sebut tadi, ilmu tanpa amal gila. Itu yang boleh jadi gila. Boleh jadi gila kerana tidak
tidak berasaskan kepada ilmu. Dan apabila amal pula tanpa ilmu, dia akan jadi sia-sia. Kita nak yang macam mana? Kita nak dua-dua tu ada kepada kita. Ilmu yang kita sama ada, yang kita perolehi ini, kita kena amalkan. Ya? Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Ilmu semata-mata, kata Imam Ghazali, masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Ilmu, sebab itu dia kena dengan amal tadi tu. Dia mesti disusuli dengan amal. Ilmu sahaja, dia tahu tentang maksiat. Macam kami di Teluk Intan baru-baru ni ada isu, ahli majlis pun ada sini. Isunya isu judi. Satu isu judi yang sebelum ini di mana ni di orang kata di kegiatan di satu tempat yang agak kecil lah tempatnya, kecil pun tapi sewa pelesen ini 16,000 sebulan. Dia boleh bayar kepada tempat yang dia sewa tu 16,000 sebulan. Sewa saja. Maksudnya walaupun kecil, berapa pendapatan dia. Ya. Kemudian tempat ini dipindahkan ke satu premis baru yang lebih luas. Ya. Dipindahkan ke premis baru yang lebih luas. Maka kita nak buat bantahan melalui bidang kuasa yang ada. Melalui ahli majlis dan sebagainya. Kita bawa perbincangan. Dalam perbincangan tu adalah pihak-pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib. Bila kita kemukakan benda ini, pihak yang ni dia bangkitkan, buat apa yang kita sibuk-sibuk tentang isu ni? Ini orang Melayu kita, Melayu Islam. Dia boleh keluar perkataan, kenapa yang kita susah, nanti orang susah nak cari rezeki dengan itu. Dia pergi ke situ. Ya, dia pandang ke situ. Dia pandang kepada sudut pendapatan tadi. Kalau dengan ni dah kurang dapat sewa tadi. Bila kita cegah benda ni. Sedangkan yang kita cegah ni kerana Allah mengharamkan benda tu. Itu masalahnya. Bila kita ada, kita suarakan. Alhamdulillah ahli-ahli kita ni suarakan. Kami membantah kedudukan premis ini. Kerana apa? Kerana ada di antara kita ni pergi menyeluduk masuk tempat tu yang baru ni. Ya, bila kita pergi masuk ke situ, bukan kita lah. Ada pergi reki dinyatakan di tempat itu bahawa yang boleh nak kata berjudi ke apa? Sebutlah berjudi lah. Boleh main di situ ahli saja. Ya, ahli saja yang boleh. Jadi kita ingatkan ahli ni susah sangat. 2 orang kawan kita ni pergi ke sana, bukan orang Melayu, orang Islam. Dia pergi ke situ, dia terus jadi ahli. Tak payah bayar pun. Tunjuk kad kenalan, isi-isi terus jadi ahli. Terus boleh main judi malam tu. Habis 200 dia kata dia. Itu dia nak buat siasatan, dia nak tengok kegiatan ini yang pertamanya belum lagi mendapat kelulusan, dah dilaksanakan. Kemudian begitu mudahnya. Dan apa yang menyedihkan lagi, bila dia masuk ke dalam tu, ada orang Melayu Islam yang sedang bermain. Itu yang kita rasa. Itu tadi. Hari ini boleh dikatakan mungkin tak ada pun seorang yang tak tahu tentang haramnya judi itu. Nak kata ada tak? Malam kemarin saya pergi satu surau kuliah, tanya seorang budak kecil aja, dia bersandar tepi tu, saya tanya, adik, tahu tak judi itu haram? Tahu. Yang kecil pun tahu judi itu haram. Maksudnya apa? Tentang pengharaman judi ini, benda yang kata tak tahu, adik depan, tahu tak judi itu haram? Ngangguk dia. Berapa tahun di umur pun tahu judi haram. Maknanya nak kata tak tahu tentang pengharaman judi itu mustahil. Ini yang kita nak cuba benteras. Ya, ada suara-suara kita nak benteras. Saya fahamkan malah ada dah ada tindakan nak tidak membenarkan. Tapi takut buat masa ini saja. Takut dia akan datang. So, ini yang kita katakan tadi,
Ilmu. Ilmu sahaja. Imam Ghazali kata, ketahuilah bahawa ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Ilmu saja. Amalnya macam mana? Dia kena ada kesungguhan tadi. Ya. Dan diberitahu juga rupanya judi dia menipu banyak. Mula-mula diberi menang sikit, kata itu yang dia habis 200 malam tu, mula sekali 2-3 kali main dapat, rupanya habis, lepas tu habis. Dia penipuan. Ya, benda-benda yang haram ni memang itu keadaan. Serupa juga dengan arak. Masalah arak yang juga kita sekarang dalam proses nak membantah penjualan arak secara terbuka ni. Orang tahu arak memang haram, tapi masih berleluasa. Masih berleluasa. Kita sedang berusaha. Di sini tak ada speedmart ke? Ada speedmart? Ada. Jual tak benda tu? Ada juga kan? Ya. Baru-baru ni di Kampung Bahagia kita buat bantahan. Penduduk kampung buat bantahan. Buat bantahan apa perlunya arak ni dijual di kampung kami. Bila ada bantahan penduduk, maka hari ni tak dijual dah. Sini kalau nak buat bantahan, apa perlunya di rungkup kecil. Kalau ada jual, takkan ada jual ke? Allah. Kalau ada, kena buat bantahan, kerana ini benda yang orang kata tadi maksiat. Ya, menjadi tanggungjawab kita untuk mencegahnya. Kenapa? Kerana hadis Nabi menyatakan, apabila kamu melihat satu maksiat, kemungkaran, maka hendaklah kamu tegur dengan yang pertamanya dengan tangan. Tangan ni maksudnya apa? Penampar. Ada kuasa. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah, nasihat. Tak mampu juga dengan nasihat, apa dia? Tidak redha dalam hati. Ini wazalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Tengok maksiat, buat tak tahu je. Lantaknya itu kerja dia yang masuk neraka, aku tidak. Dia bukan masalah itu. Kerana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dia datang serentak. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dia serentak. Dia tak boleh asing-asing. Kita bimbangnya apa nanti? Penjualan ini akan kena kepada anak cucu kita. Hari ni dah berlaku dah. Anak-anak cucu kita yang Melayu dah boleh minum. Dia kata tak mabuk pun. Bukan masalah tak mabuk. Benda tu kandungannya memang tak dibenarkan. Hari ni ada dah benda-benda yang cuba. Musuh-musuh ni dicuba. Kadang-kadang dia letak nama yang kalau dulu kita tengok Anchor Beer, apa benda, Carlsberg, apa benda tu, kita rasa tahu dah benda ni. Hari ni dah ada dah Apple apa ke nama, tapi kandungannya itu dia ada mengandungi alkohol. Dah ada dah dijual. Kita bimbang nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita terjebak dengan benda tu. Dia benda ni kadang-kadang dia jadi ketagihan. Dah mula sekali dia rasa seronok pula. Ada pula kawan-kawan yang mengajak dan sebagainya. Ini benda berlaku. Dah jadi. Mungkin minum ketum tu mungkin tidaklah di-commercialize kan. Tapi bila dah ketagih, diikannya. Yang minuman begini, yang memabukkan ini, dia tidak mustahil. Tidak mustahil akan berlaku kepada anak-anak kita, cucu kita. Kita bimbang benda ini. Kita cukup bimbang. Sebab apa? Ianya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan maksiat. Sebab itu diperingatkan, dan ketahuilah bahawa ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat, dan belum mampu untuk mendorong engkau berbuat taat. Ya. Ilmu saja belum mampu. Belum mampu mendorong engkau berbuat taat. Itu yang kita tadi. Ilmu saja belum mampu untuk berbuat taat. Apa dia? Ilmu. Lawangan azan tadi. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Masih tidak mampu untuk kita berlaku taat. Itu yang selalu terperingat ini tentang solat inilah. Solat ni satu benda yang
Sesungguhnya solat ni mencegah daripada fahsyak dan mungkar, kemungkaran dan juga kerosakan. Hari ini benda ni mesti diberi penekanan. Solat sangat penting. Sebab itu di antara pintu-pintu syurga tadi, pintu babus solat, pintu syurga yang dinamakan melalui amal ibadat solat kita. Sebab itu benda yang sangat penting. Sangat penting. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kena peringat tentang solat ini. Kalau solat diabaikan, kerana amalan yang pertama yang akan dihitung nanti di hadapan Allah, apa dia? Solat itu. Kalau solatnya sempurna, solatnya baik, insya-Allah yang lain-lain akan mudah-mudahan baik. Tapi kalau solatnya tidak sempurna, solatnya bermasalah, kita bimbang yang lain akan turut bermasalah. Baik itu kalau kita tengok dalam kitab ziarah alam barzakh, bagaimana dikisahkan tentang kedudukan orang yang di dalam alam barzakh. Apabila balik sahaja, orang yang menghantar jenazah akan datang ibadat kita, solat duduk di mana? Ada yang di kepala dan sebagainya. Solat ini menghampiri kita. Quran di mana? Ini amalan-amalan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia, dia akan menjadi teman kita. Hari ni mati, jangan sebut tua je mati. Jadi sebab itu orang kata dah tua baru nak pergi ke masjid sebab dah dekat nak mati. Dah, jangan sebut. Kan minggu sudah ada seorang anak tu, dia baru balik. Dia masa Covid itu dia belajar di Mesir. Dan bulan berapa itu balik ke kampung. Lepas tu minggu lepas berangkat balik ke Mesir. Lepas 2 hari meninggal di sana. Tapi alhamdulillah lah, amalan yang cukup baik. Anak tu, anak perempuan, dia mengambil jurusan medik. Tapi amalannya cukup baik. Amalan ni siapa yang tahu? Rakan dia. Rakan dia menyatakan bahawa sepanjang perjalanan daripada dalam kapal terbang daripada Mesir ke KLIA, kemudian KLIA balik nak ke Kelantan, balik. Amalan dia yang tahunya kawan dia. Dalam tu dia sentiasa berselawat, banyak berqasidah, banyak berzikir. Kemudian yang duduk di sana menyatakan bahawa dia malam-malam tahajudnya. Alhamdulillah. Sebab itu ayahnya redha. Baru balik kan. Baru balik dia hantar 2 hari kata meninggal. Dan dikebumikan di satu tempat di Mesir tu, yang mana tempat itu dimakamkan Imam Syafi'i. Tempat yang mulia. Rezeki dia. Maknanya kematian tu dia boleh berlaku pada bila-bila. Jadi apa persiapan kita? Jadi persiapan kita inilah semasa kita hidup di dunia ini, kita amalan kita, inilah yang akan menjadi teman kita. Quran kita. Kita selalu doa dalam doa khatam Quran tu. Minta Quran ini menjadi teman kita yang qarib. Kita nak berteman. Lebih-lebih lagi bila kita duduk bersendirian di dalam kubur, lalu ditalkinkan, diperingatkan. Sekarang kamu telah bersendirian di tempat ini. Bersendiri kita kat dalam kubur. Jadi kalau di dunia ni kita nak berteman, apatah lagi di dalam kubur. Takkan kita tak nak teman? Boleh teman. Boleh bawa teman dunia kita. Boleh sekat sebutlah sehidup semati. Bila mati, yang hidup dia balik. Jadi kita ada teman dia. Apa dia antara temannya? Teman kita ialah amal kita masa kita di dunia. Quran kita akan menjadi teman kalau di dunia ni kita bertemankan Al-Quran. Solat akan menjadi teman kita sekiranya di dunia ni kita solat. Kalau benda ni tak ada, jangan haraplah nak jadi teman kita. Sebab itulah diperingatkan senantiasa apa yang Imam Fazil sebut ini tadi. Dan tidak akan dapat menjauhkan engkau, ilmu semata-mata tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu,
dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat nanti, apa dia? Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihah. Ya. Yang kita selalu baca dalam surah Sajadah. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal soleh. Ini penyesalan. Ya. Di antara penyesalan manusia di hadapan Allah, bila datang kepada perkara yang dilihatkan begitu, baru dia rasa penyesal. Banyak kita tengok dalam Al-Quran ayat-ayat menyatakan tentang penyesalan manusia di hari akhirat. Tentang apa? Tentang apa yang berlaku, ya, apa yang berlaku, sesalan manusia bila sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ada mereka yang menyesal. Di antaranya apa dia? Setengahnya minta balik ke dunia. Ya Allah, balikkan aku ke dunia untuk apa? Untuk aku melakukan solat 2 rakaat. Ini di antara hadis-hadis yang menyatakan tentang penyesalan manusia di hari akhirat nanti. Menyesal sebab apa? Masa dunianya dulu tidak melakukannya. Sebab itu amal soleh yang kita lakukan ini, mudah-mudahan dia akan tidak meletakkan kita sebagai golongan yang menyesal. Dalam surah Al-Munafiqun, kita tengok ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa dia? Fa asaddaqa salihin. Ini penyesalan. Ya Allah, boleh tak aku balik ke dunia untuk apa? Yang ini ayat surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Nak balik, nak buat bersedekah. Kenapa? Dalam dunia masa hidupnya dulu tak ada sedekahnya. Bila bertemu dengan Allah, minta balik, ya Allah, boleh tak aku balik ke dunia? Ini menyesal, golongan yang menyesal. Di antaranya tadi untuk bersedekah. Yang dalam surah Sajadah tu minta apa? Ya Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Nak balik, ya Allah, izinkan aku nak hidup balik ke dunia. Nak buat apa? Untuk melakukan amal soleh. Ini menyesal. Sebabnya masa dunianya tak melakukan amal soleh. Dah sampai ke sana menyesal. Menyesal kemudian tidak berguna. Itu pesanan orang Melayu, betul itu. Ya, sesal apa? Apa yang ini? Sesal kemudian tidak berguna. Apa benda ini? Awak tentang peribahasa ni lemah no. Tapi itulah angka mana menyesal kemudian tak berguna kan? Satu kesilapan yang kita lakukan dah menyesal tu tak berguna. Apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita menyesal, nak kembali ke dunia pun dah tak ada. Sebab itu masa kita hidup di dunia ni, inilah peluang untuk kita merebut sebanyak mungkin. Ini peluang. Banyak benda-benda yang mesti kita rebut sementara kita hidup. Hadis Nabi juga mengingatkan tentang rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini masa kita sehat ini. Semalam kemarin pergi satu surau, tinggi surau, 12 biji anak tangga. Ya. Alhamdulillah yang datang tu tak ada yang orang kata boleh katakan sihat-sihat lah kot, boleh naik 12 biji anak tangga tu. Sebab apa? Sebab yang datang tu sebab rasa sihat lagi. Sebab itu kena rebut waktu sihat sebelum datang waktu sakit. Kalau dah sakit, bukan setakat 12 biji anak tangga, tak ada anak tangga pun tak sampai. Itu 12 anak tangga boleh sampai. Tapi kalau dah sakit, petang tu saya ziarah seorang dah terlantar 12 tahun. 12 tahun terlantar kerana aksiden. Ya, umur muda lagi. Tapi dah 12 tahun. Kami ziarah, jumpa, tengok 12 tahun terlantar. Ya. Dia pun menyatakan, ya Allah, tak dapat nak pergi ke masjid dan sebagainya. Itu
Bila Allah uji dengan kesakitan. Alhamdulillah kita hari ni Allah beri kita sihat. Tapi adakah sihat ini kita manfaatkan? Nanti bila datang sakit, barulah menyesal. Allah, itu dia. Jadi waktu sihat kita manfaatkan. Waktu senang sebelum datang waktu susah. Ni dah senang balik ni. Adalah ruang. 2-3 minggu sudah kan berebut. Sini tak tahulah berebut tak berebut. Yang 40 orang aja boleh datang semalam Jumaat. Berebut ke tidak? Ke 40 ke lebih? 40 juga. Ada satu masjid tu berkelahi. Berkelahi sebab pengerusinya kira tak benar kan. Dah lebih 40. Maka dia rempuhnya juga. Terpaksa buat laporan polis. Satu masjid di Setiawan. Dia rempuh. Terpaksa buat laporan polis pula. Lepas itu minggu ke depan tu tak ada pula tu. Tak datang pula yang merempuh tu. Itu masalah. Bila dah boleh tak ada pula ni. Itu waktu. Waktu senang sebelum datang waktu sempit. Hari ni dah senang, dah boleh dah. Tak tahulah. Dulu saya teringat kan. Mungkin yang tak datang tu dah seronok lah dengar kata, semayanglah kamu di rumah katanya. Dulu akan ada kan? Apa nama azannya dulu? Bilal, Pak Bilal. Apa peringat dulu? Sallu ala fi buyutikum, ya. Solatlah di rumah kamu, seronok pula dengar tu kata. Itu yang tak datang-datang dah boleh, dia pun tak datang-datang juga sebab dia kerana lama sangat dia dengar azan tu. Sallu fi buyutikum tu dah rasa seronok pula. Solat dah di rumah. Boleh main di rumah tu. Itu Pak Bilal suruh tu. Muazzin dah sebut tu. Tu ada ketikanya, hari ni tak ada dah ungkapan tu. Tapi tak datang juga. Tu masalah. Ya, masalah yang kita bimbang hari ini benda ni agar segera kita muhasabah untuk kita kembali. Kerana ujian Allah ni begini ujiannya. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni angkanya ribu-ribu je dah. Ribu-ribu je, tak ada main ratus-ratus, puluh-puluh, tak ada, main ribu saja. Dah jadi biasa pula. Itu yang kita benda kalau dah selalu sangat dia jadi biasa. Hari ni berapa 900 je. 1100 je. Dah jadi. Dulu kalau 100 punya kes tu hari pun dah risau dah. Ya. Hari ni kalau sebut 900, 900 je. Besok mesti naik balik. Dia jadi kebiasaan. Inilah benda yang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena senantiasa muhasabah. Kerana apa? Kerana diperingatkan oleh Imam Ghazali tadi berhubung dengan ayat Allah daripada surah As-Sajdah tadi, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal dengan amal soleh. Ya? Kita tak nak kita ni nanti terdiri daripada golongan yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa muhasabah diri kita, kedudukan kita, bagaimana amalan kita. Amalan kita yang wajib sudah pastinya kita kena amal, kena tunaikan. Yang wajib, yang sunat pun kena. Yang sunat pun kena juga, sebab apa? Yang sunat ni nak menampung yang wajib. Kita takut pula yang wajib yang kita buat ni tak sempurna. Tak sempurna kata orang parit ni. Tak sempurna. Jadi apa yang nak menampungnya? Amalan sunat kita lah. Jangan kita abaikan amalan sunat kita. Sebab itu datangnya amalan wajib ni dia ada tampungan dengan sunat. Solat 5 waktu yang wajib tu dia ada solat sunat yang mudah-mudahan dapat menampung wajib kita ni. Solat duhanya, banyak solat sunat, tahajud dan sebagainya, rawatib dan sebagainya. Ini solat-solat yang nak menampung yang wajib. Puasa pun macam tu juga. Puasa yang wajibnya 30 hari je. Tapi ada puasa yang sunat, Isnin, Khamisnya, Muharram sebagainya. Untuk apa? Untuk menampung kod-kod yang wajib kita buat ni tak sempurna. Ada lompong-lompongnya. Jadi mudah-mudahan yang sunat ini dapat menampung lubang-lubang yang bocor. Banyak amalan wajib yang akan ada. Zakat wajib. Apa dia yang menampungnya? Sedekah kita. Sebab itu kena perbanyakkan sedekah. Untuk apa? Untuk menampung amalan-amalan ni tadi.
Kalau yang ni pun kita tak ambil, aku dah habis dah sempurna dah yang wajib, cukup lah. Cukup 5 waktu, cukup lah. Tak kena ditampung kerana kita bimbang kod-kod. Masa yang wajib kita buat tu tak sempurna. Sempurna segi khusyuknya macam mana. Selalu kita pesankan, masa yang wajib inilah general syaitan yang paling besar datang. Allahu Akbar. Mula dia ngacau. Teringat pula cucu pula masa itu. Teringat pula masa itu. Ini benda-benda yang akan mengganggu. Sebab itulah kita dalam solat kita dimulakan dengan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis kat tepi tu. Janji orang mukmin. Apa dia janji orang mukmin? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya inna salati, salat amal ibadat itu pun Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asil. Diikuti akhirnya ada tengah-tengah tu janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji kita? Sesungguhnya innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 4 perkara yang kita berjanji untuk dengan Allah. Innas salat, sesungguhnya mudah-mudahan sembahyang yang kita lakukan ini, innas salati wa nusuki, ibadat, wa mahyaya, hidup kita ni, wa mamati lillahi rabbil alamin, semua kerana Allah. Ibadat kita ada niat itu, ada niat insya-Allah kerana Allah, Islam ni mudah dia jadi ibadat. Kita jalan-jalan jumpa nak tolong orang, lillahi ta'ala, ibadat kita. Dalam perjalanan kita ada orang susah, memerlukan pertolongan kita, kita bantu, lillahi ta'ala, kerana ibadat. Nampak cantiknya itu benda-benda sunat yang nak menampung tadi. Yang menampung mungkin hari itu ada benda-benda yang kesilapan kita lakukan. Ini benda-benda yang akan nak menampung. Sebab itu amalan-amalan ini kena berterusan. Lebih-lebih sedekah. Bersedekah. Almarhum Ustaz Harundin lalu pesan dulu, bersedekah ni, kita nak bersedekah ni jangan tunggu kita kaya. Tapi Dr. Harundin almarhum sebut bersedekahlah sampai kita kaya. Dia beza tu kan. Bersedekah tunggu sampai kita kaya. Dah kaya besok baru aku nak bersedekah. Tak kaya lagi nak sedekah macam mana? Ini aja yang ada. Dr. Harundin dia pesan, bersedekahlah sampai kaya. InsyaAllah dengan bersedekah ni kita akan jadi kaya. Tak dapat kaya di dunia, kita yakin dengan janji Allah kaya di akhirat. Yang mana kita nak? Nak kaya dunia ke kaya akhirat? Bagi kita nak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia pun kita nak, kita nak kaya di dunia ni. Ada yang tak nak kaya ke? Ada di antara kita diberi pilihan kaya dengan tak kaya. Aku tak nak kaya. Saya sebut kaya tu nak, ada keinginan nak jadi kaya. Sebab apa? Kaya kan bolehlah bersedekah. Dah kaya tak bersedekah jadi macam sa'labah. Sa'labah asalnya macam tu lah. Minta sa'labah ni, miskinnya sa'labah sama-sama kita tahu. Bukan setakat miskin kita ni, sa'labah ni miskinnya tahap macam mana? Tahap bila dia solat berjemaah, lepas solat balik terus. Bukan solat balik nak tengok buletin utama dah. Dak sa'labah ni dia balik lepas solat beri salam balik ke rumah. Sahabat tanya, kenapa kamu balik? Dia menyatakan bahawa pakaian yang dia pakai ni isteri dia nak pakai untuk solat. Ada kita sampai tahap itu. Miskin kita. Tak sampai kot. Penuh almari dah. Kalau Siti Khadijah tu kan kuning hijau semua ada. Ni Sa'labah. Akhirnya Sa'labah minta Rasulullah doakan dia kaya. Banyak kali Rasulullah tak nak doa. Sampai beberapa kali akhirnya Rasulullah doakan. Bila Rasulullah doakan, Sa'labah ni dia ada kambing peliharaan. Lepas doa dah mula beranak kambingnya. Dah banyak. Kalau dulu tak berhenti sembahyang berjamaah, sekarang ni dah kurang.
Dah kurang berjemaah. Kenapa? Kerana kambingnya telah membiak, dah banyak dan sebagainya. Ya. Sampailah satu ketika zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar, Sa'labah ni dah tak nak keluar zakat pula dah. Tu dia. Bila dah kaya tadi, dah tak nak keluar zakat. Akhirnya apa? Diperangi. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar memerangi orang yang enggan membayar zakat. Kumpulan Riddah namanya. Tu. Bila dah kaya, ini yang kita katakan tadi. Kita nak bersedekah sampai jadi kaya. Bukan dah kaya baru nak bersedekah. Ini pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang berlaku kepada kisah Sa'labah ini. Bila dah kaya, lupa. Kita pun jangan macam tu. Dah hari ni harga sawit dah 670 ya. Besok naik 4,000 stan tu. Dah ngembang jalan. Masjid pun dah tak nak apa nak bersedekah dah. Aku punya kebun. Buat apa nak bersedekah lah. Aku yang usaha. Kita tak mau sampai macam ni. Tak mau. Ini peringatan buat kita. Peringatan buat kita. Jangan kita dilalaikan dengan sebegini rupa. Ada ni kita bersedekah untuk apa? Untuk inilah bekalan kita. Sedekah, sebab itu disebut apabila mati anak Adam, terputus amalan illa min salasi, kecuali 3. Apa dia? Sedekah. Sebab itu dia sebut sedekatun jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah ni masa bila? Masa kita hidup ini. Masa kita hidup ni lah kita nak bersedekah. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ini semua peninggalan yang cukup berharga bagi kita. Kalau kita tak buat benda ini, sedekah pun tak ada, ilmu pun tak ada, tak meninggalkan anak yang soleh, macam mana agaknya kita nanti? Macam mana agaknya kita nanti? Sebab tu saya selalu pesan, kalau saya bertalqin, saya akan pesan yang ada di kiri kanan. Biasanya anak yang ada kiri kanan. Ni ayah dah meninggal, ibu dah meninggal. Mereka ni akan senantiasa menanti-nantikan doa kalian. Anak-anak yang ditinggalkan. Kalau anak-anak yang ditinggal tidak mendoakan, bagaimana keadaan ibu ayah anda di sana nanti? Kita pun macam tu. Kita mengharapkan begitu. Kita amat-amat memerlukan apabila kita berada di alam barzah nanti. Kita amat-amat memerlukan ini. Jadi apa dia? Inilah amalan-amalan kita. Mudah-mudahan semasa kita hidup ini kita peringatkan. Ini ilmunya. Ilmunya kita peringatkan kepada anak kita. Amalnya macam mana? Kita nak peringat tadi lah. Kita dah tahu benda ini, kelebihan bersedekah itu ilmu. Tapi bila nak amal, tidak diamalkan. Dia akan tinggal, dijadikan jadi yang disebut Imam Ghazali tadi apa dia? Amal tanpa ilmu, gila. Ataupun ilmu tanpa amal, sia-sia. Sia-sia apa yang kita berada nanti. Mudah-mudahan benda ni jadi peringatan. Sebab tu saya selalu nak pesan nasihat-nasihat ini untuk diri saya sendiri dan juga kepada ibu ayah sekalian. Ini peringatan buat kita bersama. Mudah-mudahan dengan peringatan ini memberikan sesuatu yang sangat berguna kepada kita sebagai bekalan kita. Kerana sesungguhnya kita kena ingat bahawa kita ni tak lama. Kita kena peringat itu. Mungkin balik ni sekarang kita, giliran kita. Siapa tahu tak giliran kita orang lain. Tapi kita tidak boleh menjangka siapa yang boleh beri kepastian bahawa kita akan hidup besok pagi. Kita esok pagi confirm aku hidup lagi. Ada yang berani buat kepastian. Sebab itu dia akan datang pada bila-bila masa. Sebab itu kita kena senantiasa peringat benda ini. Kerana peringatan inilah yang akan membuatkan kita akan senantiasa melakukan persiapan. Bila kita tahu benda ni, kita akan buat persiapan. Kalau tidak, kita bimbang, kita akan dilekakan dengan berbagai perkara. Persiapan bekalan ini yang kita nak bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia takwa? Melakukan yang kebaikan, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bekalan kita. Yang kita nak bawa bertemu dengan Allah, kena ada bekalan. Kita nak pergi ke mana-mana pun ada bekalannya. Sekurang-kurang kalau kita nak pergi ke mana naik kenderaan tu, bekalannya apa dia? Minyak kena ada. Kalau nak pergi sana ada saja kereta, motor ke apa nak pergi, minyak tak ada, boleh tengok je lah. Tak ada bekalannya. Tapi kalau ada bekalan, insya-Allah sampai.
Ada minyaknya sampailah ke hutan melintang. Kalau tak ada minyak boleh tengok je lah. Letaklah kereta besar mana, bas besar mana, kalau tak ada minyak boleh tengok saja. Itulah bekalannya. Supaya jaga kita di hari Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita nakkan bekalan. Apa bekalan yang kita nak bawa? Untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bekalan kita adalah bekalan taqwa. Persiapan-persiapan kita ini. Kalau persiapan ini kita tak buat, kita bimbang nanti kita akan menjadi golongan yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga ibu ayah sekalian. Wallahu a'lam. Sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil